Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saleh bin Abdul Razak. Nombor metrik A171419. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi berkaitan dengan satu tugasan kod khusus sikap orientalis terhadap Al-Quran dan Sunnah PPPN 3363, yang mana tajuk yang saya pilih ialah metod kritikan orientalis moden terhadap hadis. Pertama sekali saya mohon kemaafan kepada berbahagia doktor di atas kelewatan saya menghantar tugasan ini di atas beberapa faktor yang tidak saya dapat saya elakkan. InsyaAllah jadi untuk pendahuluan, apa yang saya ingin nyatakan ialah dalam tradisi keilmuan, khususnya kita lihat dari sudut aspek kawasan, terdapat dua sebagai pendahuluan, iaitu daripada barat dan juga timur. Dunia barat diwakili oleh negara-negara barat seperti Belanda, Inggeris, Perancis, Spanyol, Amerika dan sebagainya. Sebahagian mereka mempunyai concern terhadap dunia timur dan dikenal sebagai kaum orientalis. Manakala kaum orientalis ini kaum orientalis ini mengkaji dunia timur termasuk Islam berdasarkan sudut pandang barat. Di samping itu ada juga orang-orang timur yang tertarik untuk mengkaji dunia barat dengan menggunakan sudut pandang ketimuran dan yang dinamakan dengan kaum Occidentalis. Maaf doktor, saya tak berapa nak pandai sebut, sebab istilah-istilah ini adalah istilah yang baru bagi saya. Baik para orientalis maupun Occidentalis melaksanakan tugas mereka sesuai dengan sudut pandang masing-masing terhadap objek yang mereka kaji, sehingga tidak jarang menghasilkan kesimpulan yang berbeza. Maksudnya dua-dua pihak ni, kalau kita tengok hasil kajian mereka lebih kurang dekat dengan sama. Dalam melaksanakan tugas, maksudnya orientalis melaksanakan tugas mereka, kerja mereka, concern mereka terhadap pelbagai kerja intelektual, antaranya mengedit buku-buku warisan Islam. Maksudnya tugas antara kerja mereka terhadap apa yang mereka lakukan terhadap Islam ialah mereka mengedit buku-buku warisan Islam dan menerbitkannya, dan mempelajari bahasa-bahasa daerah di berbagai negeri timur seperti Mesir dan sebagainya, mempelajari pelbagai faktor sosial, ekonomi dan kejiwaan yang mempengaruhi perilaku sesuatu bangsa. Maksudnya dia akan mendalami sesuatu orang panggil benda yang bersifat kejiwaan untuk mereka menarik sesuatu bangsa, dan seterusnya mempelajari berbagai aliran kepercayaan sesuatu negara, baik yang moderat maupun yang ekstrim. Dan kelimanya meneliti berbagai peninggalan kuno di berbagai negara, khususnya berkaitan dengan Islam. Pada awal, jika kita lihat pada awal pertumbuhan kajian orientalis bersifat umum, namun dalam perkembangan kajian itu mengalami spesifikasi sehingga lahirnya pelbagai kajian tentang Islam seperti Al-Quran dan juga hadis, hukum sejarah dan sebagainya. Pada dasarnya fokus kajian Islam yang mereka tekankan ialah sumber ajaran Islam itu sendiri, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dalam frame kajian orientalis yang sudah terspesifikasi ataupun dikecilkan menjadi beberapa bidang tersebut, maka orang kata bidang-bidang tadi telah dikecilkan perbincangannya, iaitu pada dasarnya fokus kajian orientalis melakukan kajian Islam, mereka tekankan kepada ajaran Islam itu sendiri, iaitu pada Al-Quran dan hadis. Dalam frame kajian orientalis yang sudah dikecilkan menjadi beberapa bahagian tersebut, maksudnya banyak tetapi telah dikecilkan, dan dalam tugasan ini kita fokuskan kepada hadis. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita tengok dulu kepada definisi orientalis. Orientalis ini berasal daripada perkataan orient yang bererti timur, dan orientalis pula biasanya dirujuk kepada orang-orang barat yang mengkaji ilmu ketimuran seperti bahasa, sastra tamadun dan juga agama. Tetapi bagi dunia Islam,
apabila disebut orientalis atau orientalism, ia merujuk kepada orang barat yang mengkaji tentang tamadun dan selok-belok agama Islam, termasuklah Al-Quran, Al-Hadis, sejarah, bahasa dan lain-lain. Jika kita melihat kepada orientalis dan Islam, meskipun istilah orientalis dari segi formalnya baru digunakan pada abad ke-18, tetapi ia mempunyai pertalian dan dengan latar belakang psikohistoris dari peringkat awal kelahiran Islam, yang mana berdepan dengan golongan agamawan Yahudi dan Kristian, yang mana pertentangan umat Islam dan Kristian dan juga Yahudi dapat kita lihat dari dendam kesumat dan konflik dari mereka, seperti kita melihat kepada gambaran negatif mereka terhadap Islam, seperti dalam peperangan menguasai Spanyol dan beberapa siri peperangan salib, dan rentetan daripada dendam kesumat mereka terhadap Islam, di mana serangan yang dilakukan oleh tentera Salibiyin ke atas negara-negara Islam adalah ia disebabkan dua faktor utama, iaitu faktor agama dan taksub membunuh tulis serta faktor politik. Pada anggapan mereka, bumi ini hanya layak didiami. Bagi mereka, ini mentaliti mereka ataupun pemikiran mereka, bumi ini hanya layak didiami oleh orang Kristian sahaja. Berikutan proses pembersihan bumi ini dari didiami oleh orang Islam, maka ia perlu dilakukan. Selain daripada mereka melakukan serangan, juga ianya didorong oleh faktor politik dan penjajah, di mana kekayaan hasil bumi, kemajuan dan ketenangan yang dimiliki oleh negara-negara Islam pada ketika itu, khususnya negara Syam dan sekitarnya, sedikit sebanyak mendorong mereka untuk menjajah negara-negara tersebut, dan yang mana kegiatan penjajahan ini dipelopori oleh British, Perancis dan diikuti oleh kuasa-kuasa penjajah yang lain seperti Jerman, Amerika dan lain-lain lagi. Tetapi kehendak Allah mengatasi segala-galanya, di mana setelah peperangan salib yang berterusan selama 200 tahun berakhir dengan kekalahan dan kekecewaan kepada tentera Salibiyin. Rentetan daripada kekalahan dan kekecewaan tersebut, mereka mula mengalihkan pandangan mereka daripada serangan senjata kepada peperangan mental dan fizikal. Dari sinilah mereka mula mengaitkan tentang Islam dari pelbagai aspek, termasuklah akidah, tafsir, hadis, sastra dan lain-lain yang berkaitan dengan agama sebagai persiapan serangan mental dan fikiran umat Islam. Dapat kita simpulkan bahawa motif kajian terhadap bidang-bidang keislaman yang bersifat negatif adalah mencetus kepada lahirnya orientalis, khususnya di Inggeris pada tahun 1779 dan di Perancis pada tahun 1799 dan di negeri-negeri lain. Dalam kata yang lain, serangan orientalis adalah merupakan lanjutan daripada konspirasi antara Kristian dan Yahudi dengan Islam yang ada pada awalnya bersifat penyusupan di dalam kegiatan intelektual dan persuratan. Baik, orientalis dan hadis. Dari sekian banyak kajian yang menjadi garapan para orientalis, salah satunya adalah hadis Nabi SAW tentang siapakah orientalis. Apabila kita berbicara tentang orientalis, siapakah orientalis yang pertama kali mengadakan kajian ataupun membuat kajian di dalam bidang ini? Jika kita lihat, belum ada kepastian, maksudnya belum ada fakta yang jelas siapakah orang pertama yang mula melakukan kajian terhadap Islam daripada kalangan orang orientalis. Para ahli berbeza pendapat dalam hal ini. Menurut GHL Joint Ball, saya tak disebut nama dia, sebagaimana yang dikutip oleh Daniel W. Brown, sarjana barat yang pertama kali melakukan kajian terhadap hadis adalah saya pun tak pandai nak sebut nama dia, Alois Sprague. Kemudian diikuti oleh Sir William Muir dalam karyanya Life of Moment, dan mencapai puncak pada karyanya Ignaz Goldziher menurut Mustafa Azami, mencapai kemuncak pada karya Ignaz Goldziher. Menurut Muhammad Mustafa Azami, orientalis yang pertama kali melakukan kajian hadis
adalah Ignaz Goldziher, seorang Yahudi kelahiran Hungaria, iaitu dia dilahir pada tahun 1850 sehingga 1920. Melalui karyanya yang berjudul Muhammad, pun saya tak kerti nak sebut, Studien, pada tahun 1980 yang berisi ataupun dipenuhi dengan pandangannya tentang hadis. Pendapat ini dibantah oleh A.J. Winsik bahawa orientalis pertama yang mengkaji hadis adalah Snock Hogren yang menerbitkan bukunya Rain Colonial International pada tahun 1886. Maksudnya secara tuntasnya, secara tepatnya, kajian sejarah tidak dapat menentukan siapakah orang yang pertama melakukan kajian terhadap ilmu hadis, dan apa yang saya sebut nyatakan sebentar tadi itu adalah perbezaan pendapat di kalangan ahli sejarah. Jadi jika kita melihat kepada jika kita lihat kepada rumusan Goldziher dan orientalis tentang hadis, antara pandangan dan rumusan yang dibuat oleh Goldziher terhadap al-hadis ialah beliau menganggap bahawa sebahagian besar al-hadis adalah lahir daripada perkembangan semasa dalam agama Islam, sama ada dari segi agama, sejarah dan juga sosial pada abad yang pertama dan kedua Hijrah. Ini bererti bahawa kebanyakan hadis bukannya dia mendakwa ini dakwaan Goldziher, bahawa kebanyakan hadis bukannya datang sahih daripada Rasulullah SAW. Sebaliknya, ia merupakan ciptaan umat Islam di zaman kecemerlangannya. Oleh itu, al-hadis pada pandangan beliau, kepada pandangan Goldziher, tidak boleh dijadikan sebagai sumber penting dalam agama, ataupun maksudnya tidak boleh dijadikan sebagai satu rujukan yang tuntas dalam agama Islam, tetapi hanya ialah sebagai satu bahan penting kepada keterangan sejarah perkembangan pelbagai aspek kebudayaan zaman Islam, kemudian kemudian di bawah pengaruh bukan Islam. Maksudnya dia tak boleh, bagi Goldziher, dia tidak boleh dijadikan sebagai semua rujukan, tetapi hanya boleh dijadikan sebagai satu rujukan sejarah Islam. Bagi menyokong pendapat tersebut yang dia nyatakan tadi, beliau cuba mengelirukan umat Islam berhubung dengan sejarah penulisan al-hadis yang merupakan perkara pertama dan utama yang dibincangkan oleh orientalis, di mana Goldziher telah mengemukakan sekumpulan hadis yang menyatakan telah wujud beberapa sahifah yang dicatat pada zaman Rasulullah SAW, tetapi beliau meragui kenyataan tersebut dari generasi pertama umat Islam. Bagi beliau kemunculan riwayat tersebut merupakan ciptaan umat Islam yang terkemudian dalam usaha mereka membuktikan bahawa al-hadis ditulis oleh generasi pertama umat Islam. Namun beliau tidak dapat menyokong pendapatnya secara konklusif. Baik, orientalis dan isnad hadis. Golongan orientalis bukan sahaja mempertikaikan kesahihan hadis dari sudut penulisannya, malah mereka juga mempertikaikan sistem isnad yang terdapat pada hadis. Seorang orientalis bernama Leon Kaintani berpendapat bahawa sistem isnad bukan berasal daripada orang Arab, kerana sistem ini tidak sesuai sama sekali dengan sifat orang Arab yang pada pandangan orientalis primitif, jahil dan tidak bertoleransi sesama mereka. Namun demikian, beliau gagal menjelaskan dari manakah asal isnad ini dan siapakah yang menciptanya. Beliau juga di antara mereka yang membuat konklusi dengan menganggap bahawa sistem ini hanya bermula pada zaman Urwah Ibnu Az-Zubair yang pada tahun 94 Masih dan Muhammad Ibnu Ishaq pada tahun 151 Hijrah. Dengan memberi contoh bahawa pengumpulan hadis yang sistematik dan tertua ialah Urwah Ibnu Zubair, di mana beliau tidak menggunakan sistem ini dan tidak membuat apa-apa rujukan selain Al-Quran. Ini bermakna selama lebih 60 tahun selepas kewafatan Rasulullah SAW, isnad belum lagi wujud, dan sekaligus mendakwa bahawa sebahagian daripada isnad telah direka dan dimasukkan ke dalam ahli al-hadis pada abad kedua ataupun ketiga Hijrah. Baik, orientalis moden, walaupun jika kita lihat walaupun perselisihan serta perbalahan telah dijernihkan sejak sekian lama, namun mengapa hari ini masih lagi timbul perselisihan di antara mazhab Syafi'i dan Hanafi? Kenapa kini masih lagi timbul perselisihan antara salaf dan khalaf? Kenapa masih lagi berlaku
peperangan di antara Bani Sa'ud dan Bani Hashim yang berlaku pada awal tahun 90-an di atas nama mazhab. Kenapa pada hari ini masih lagi timbul hadis dhaif dan timbul hadis ini, hadis dhaif dan hadis sahih? Bukankah sepatutnya telah selesai dijernihkan ataupun diselesaikan sejak dahulu lagi? Sudah pasti jika kita kaji, tidak mustahil wujudnya orang-orang yang menjadi tukang bakar ataupun kita panggil batu api, yang mungkin dalam keadaan kita sedar ataupun tidak sedar. Dan di sini kita patut faham bahawa kerja-kerja ataupun aktiviti orientalis pada zaman moden yang berkemungkinan besar telah bercampur aduk dengan agenda-agenda serangan pemikiran barat dan elemen kolonialisasi. Apakah yang dimaksudkan dengan elemen kolonialisasi ini? Elemen kolonialisasi ini, jika kita lihat pada takrifannya, ialah satu sistem yang merujuk kepada perkembangan kekuasaan sebuah negara ke atas wilayah dan manusia serta masyarakat di luar batas negara. Lazimnya ada pihak atau kuasa yang mengamalkan konsep kolonialism dalam mengembangkan empire-nya, akan mencari dominasi ekonomi dari sumber daya kerja tenaga dan nilai pandangan pasaran wilayah tersebut. Selain daripada faktor muka bumi dan kekayaan sumber asli dan juga bahan mentah, istilah ini juga merujuk kepada satu himpunan keyakinan yang digunakan untuk melegitimasikan atau mempromosikan sistem ini, terutamanya kepercayaan bahawa moral dari pihak pengkoloni lebih hebat daripada pihak yang dikoloni. Maksudnya lebih kurang macam penjajah lah, apa yang saya faham. Maksudnya dia akan cari orang yang satu negara yang mempunyai kelebihan, kemudian dia tunjuk kata dia ni hebat daripada mereka. Dan jika kita lihat juga kepada kejatuhan Aceh dan Osmaniyah, jika kita dapati tukang bakar ataupun kita panggil orang yang merosakkan hubungan itu adalah orang barat yang mempunyai wataknya seperti orang Arab. Tidak mustahil dan boleh jadi hari ini wataknya adalah sebangsa dan dengan masyarakat di sesuatu tempat yang ada pada hari ini. Jika di dalam bahasa modennya ialah intelijen. Sebagai contoh, di kalangan orang Melayu, pastinya orang Melayu akan dilatih untuk menjadi ejen pemecah belah bangsa. Hal ini boleh kita faham dalam konteks projek kolonialisasi seperti yang disebutkan di atas ini. Hal ini juga telah jelas dinyatakan oleh Syekh Qutub dalam penulisannya di era 60-an lagi. Ini menggambarkan bahawa wujudnya ilmuwan yang mendapat latihan daripada barat, yang mana mereka bersungguh-sungguh mengkaji tafsir, mengkaji sunan sittah, fiqh, antara mazhab dan banyak lagi, tetapi mereka menyimpan hasrat untuk mengelirukan umat Islam dengan kealiman yang ada. Jadi oleh kerana itulah orang awam akan melihat, oleh kerana itulah orang awam akan terus melihat peningkahan yang berlaku, terutamanya kepada asatizah ataupun guru-guru mutaakhir ini. Baik, dan jika kita lihat dari sudut orientalis dan juga orang Melayu, orientalis moden berbanding dengan orientalis klasik amat berbeza, yang mana orientalis moden tidak mustahil menjadi ejen penjajah orientalis moden ini, kerana ia lahir daripada suasana yang berbeza. Mereka dilahirkan daripada IPT Barat yang mengkhususkan pengajian tentang budaya dan masyarakat Oriental. Mereka biasanya akan terlibat melakukan penyelidikan ilmiah di peringkat prasiswazah tentang masyarakat Oriental, dan apabila tamat pengajian mereka telah dilantik menjadi pensyarah di IPT terkenal di Barat. Secara evolusinya, golongan ini tetap meneruskan kajian yang menyentuh tentang Oriental. Dan bagaimana pandangan Oriental moden terhadap, saya sentuh sedikit pandangan orientalis moden terhadap legasi kitab Jawi, yang pada dasarnya golongan orientalis ini masih memberikan gambaran negatif. Ini yang berlaku, orientalis memberi gambaran yang negatif,
yang membabitkan legasi kitab Jawi di alam Melayu. Bagi sarjana Islam moden seperti Uzair Mehmet, Muhammad Hazim Shah, Muhammad Abu Bakar dan Ridwan Osman, orientalis barat dalam menghuraikan tamadun ilmu Islam sering menyelitkan pandangan negatif yang mencemarkan citra Islam. Hal ini kerana pengaruh Eurocentrik yang secara kuat mempengaruhi pandangan mereka, dan kita dapat mengenal pasti beberapa pandangan negatif seperti mencetuskan idealism, liberalism barat dalam paparan ilmuwan alam Melayu. Dan pada dasarnya, kupasan yang merendahkan world view Islam alam Melayu telah dilakukan dengan cukup berkesan oleh Charles Kuzman. Beliau bukan setakat mengkritik legasi kitab Jawi, bahkan berusaha membangunkan world view Islam yang sesuai dengan perspektif liberal barat. Antara lainnya, beliau menyatakan bahawa versi Silam dikatakan bertentangan dengan kemodenan barat sehingga menyebabkan ia tidak relevan untuk digunakan di zaman ini. Legasi kitab Jawi ini dikatakan statik, Arabic centric, bias gender dan anti barat. Ini yang dinyatakan oleh Charles Kuzman. Lebih malang lagi, idea liberalisme ini telah mendapat dukungan kuat daripada pemberi dana barat. Lebih memburukkan lagi, dengan kedatangan era globalisasi, kefahaman liberalisme ini telah diwartakan sebagai sistem kehidupan yang paling baik yang perlu disentuhi oleh masyarakat dunia. Fahaman ini, tuan-tuan, fahaman ini telah dijadikan sebagai komoditi utama yang harus dipasarkan kepada semua masyarakat dunia, dibantu dengan pelbagai pemberi dana antarabangsa di atas nama perjuangan kemanusiaan dan hak asasi manusia. Secara jelasnya, dan dana bantuan kemanusiaan ini telah diberi dan diambil oleh sebahagian besar daripada penduduk dunia, termasuklah di kalangan kalangan umat Islam yang terdiri daripada di pelbagai negara seperti Indonesia dan juga Malaysia. Antara pemberi dana yang terbesar ialah Asia, Ford, Fulbright, Toyota dan sebagainya. Dalam konteks Malaysia dan Indonesia, kita dapati memang ada NGO dan LSM khusus yang menyokong idealism ini. Jaringan Islam liberal yang bergiat aktif di Indonesia dalam usaha mengemukakan formula-formula pembaharuan alternatif lebih suka menggunakan pendekatan menghina warisan turas Islam, pada yang sama mengagungkan formula barat secara mutlak. Mereka mengamalkan sikap kritis melampau terhadap warisan turas Islam, seperti terhadap warisan turas Islam silam, iaitu Al-Quran, Sunnah dan juga karya fiqh Islam. Lebih jauh lagi, mereka menganggap sikap pegangan kepada mazhab dan warisan turas ini menyebabkan kelemahan daya intelektual dan material umat Islam di zaman moden. Ringkasnya, warisan kitab turas yang dianggap bukan bersifat sakral ataupun maksum oleh orientalis ini, kerana dakwaan mereka ini kerana terpengaruh dengan kontekstual ulama yang awal. Maksudnya ia dibina berdasarkan pengaruh ulama-ulama terdahulu, sama ada dari sudut pahaman politik dan juga budaya setempat. Yang keduanya, wujudnya elemen monopoli sarjana Islam dalam mentafsirkan ajaran Islam yang hanya menyebabkan wujudnya elemen authoritarian, yakni penindasan terhadap kebebasan individu untuk mentafsirkan Islam. Yang ketiganya, wujudnya elemen dominasi, yakni pro-Arabic yang menafikan elemen orang bukan Arab. Ianya dikatakan lebih bersifat melampau kepada budaya Arab, sedangkan masyarakat Arab sememangnya ketinggalan dari segi kemudahan pembangunan. Contohnya sedangkan masyarakat Arab memang sudah ketinggalan dari segi kemudahan pembangunan dan sebagainya. Dan yang keempat, ianya penuh dengan budaya patriarki yang menindas dan meminggirkan golongan wanita. Yang kelimanya, ianya dipenuhi dengan elemen-elemen penindasan terhadap golongan orang yang bukan Islam. Tiadanya nisbah yang menghormati hak asasi golongan bukan Islam, kerana ia penuh dengan elemen fundamentalis yang bersikap fanatik sehingga menggalakkan penggunaan kaedah kekerasan terhadap golongan yang tidak sehaluan dengan pandangan mereka. Yang ketujuhnya, ianya penuh dengan nisbah kejahilan dengan realiti sains dan teknologi moden,
Ini tidak bertetapan dengan sains teknologi sekarang. Kerana kebanyakan sarjana Islam terlalu berpegang kepada paradigma pemikiran bayani. Ini lebih berpandukan kepada teks dan menafikan fungsi akal. Ini adalah dakwaan mereka. Dan yang ke-8, jawapan Islam yang terkandung dalam warisan kitab Turas, kitab-kitab lama dan tidak lengkap dia kata, dan hanya terhad kepada isu masyarakat yang timbul di zaman silam, iaitu isu yang timbul pada ketika itu dan tidak kepada isu zaman moden. Contohnya isu alam sekitar, hak asasi manusia, hak golongan bukan Islam, isu rasuah dan sebagainya. Jadi kesimpulan daripada perbincangan di atas boleh saya simpulkan bahawa orientalis barat telah lama membuat kajian terhadap hadis dan dengan tujuan untuk menimbulkan keraguan umat Islam terhadap otoriti hadis sebagai salah satu sumber asas kepada syariat Islam dengan alasan-alasan yang mereka nyatakan di atas tadi. Usaha-usaha tersebut telah dibuat dengan pelbagai cara dan metod untuk menyarankan bahawa al-hadis adalah perkara yang kemudian direka oleh generasi Islam yang menyusul, yang lahir pada abad pertama, kedua dan ketiga hijrah dan tiada hubungan langsung dengan Rasulullah SAW. Akan tetapi ternyata segala keraguan yang ditimbulkan terhadap otoriti hadis sebagai sumber syariah adalah tidak berasas sama sekali. Perkara ini jelas dengan bukti-bukti yang ditemui dan dikemukakan oleh sarjana-sarjana dan ulama usul Islam yang menggambarkan bahawa kriteria nilai tara periwayat al-hadis dan isnad serta perawinya adalah benar selain daripada yang ditolak oleh al-hadis, yang ahli hadis yang terawal. Dan itu jelaslah bahawa hadis tetap utuh otoritinya sekalipun cuba dipertikaikan oleh orientalis dan musuh-musuh Islam. Selain itu boleh dirumuskan juga bahawa kitab Jawi sebagai hasil karya intelektual alam Melayu yang memang terbukti keunggulannya di dalam menyediakan jawapan-jawapan Islam terhadap masalah-masalah Islam di alam Melayu. Walaupun begitu, di sebalik keunggulan masih terdapat sarjana barat yang memperkecilkan warisan intelektual ini. Hal ini dilakukan kerana perbezaan besar antara mereka dan kita dalam soal world view, pegangan hidup. Sebagai ummah yang berdaulat dan berpegang kepada warisan turas, kita perlu menolak tomahan yang negatif yang diberikan. Dan kesinambungan dan kesan kerosakan yang dilakukan, dan ini kita boleh lihat dengan jelas kesinambungan dan kesan kerosakan yang dilakukan oleh orientalis barat kini kita dapat lihat saban hari, saban saat demi berlakunya perbalahan demi perbalahan yang berlaku dengan amat dahsyat. Ianya bukan terbatas kepada suatu bidang sahaja, khususnya umat Islam, tetapi ia berlaku di dalam semua sudut, sehingga masyarakat kini bertelaga setiap masa, masing-masing mempertahankan pendapat dan kefahaman masing-masing yang merunsingkan lagi. Fenomena ini bukan juga berlaku kepada masyarakat, bahkan berlaku juga kepada barisan-barisan ilmuwan dan asatizah yang kadang-kadang dilihat saban hari tidak menunjukkan tanda-tanda kesudahan yang baik, bahkan ia semakin hari merisaukan masyarakat awam. Inilah kesan-kesan kerosakan yang dilakukan oleh orientalis yang nyata dan jelas, dan kita boleh saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Metod dan ideologi dan matlamat mereka tetap sama, ialah untuk mengeliriukan dan memusnahkan masyarakat tamadun, terutamanya Islam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.